puluhan pasangan suami isteri yang lain datang dari Taif. Mereka datang ke bumi Makkah untuk mencari anak-anak untuk dipelihara. Bila setibanya mereka ke Mekah, mereka pun berebut-rebut mencari anak untuk dipelihara. Kemudian daripada itu, bila dah dapat anak, yang tertinggal akhir sekali adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah cari-cari budak, tak dapat. Akhirnya dapatlah seorang bayi yang namanya Muhammad. Dalam keadaan kawan-kawan kata nak bela Muhammad ni tak ada untung. Sebab apa? Muhammad ni anak yatim piatu, anak yatim. Waktu itu ibunya pun dah meninggal dunia, tak lama lepas tu. Anak yatim yang mana dipelihara oleh atuknya. Jadi kalau kata besok dipelihara budak ni, siapa nak bayar? Kan? Jadi tak ada untung lah. Tak ada untung nak pelihara bayi ini. Tapi bila mana dah tak ada bayi lain, maka setelah berbincang dengan suaminya, Halimatus Sa'diyah pun bawalah, dia kata mudah-mudahan ada keberkatan daripada bayi ini. Diceritakan waktu Halimatus Sa'diyah dalam perjalanan dari Taif menuju ke Mekah, dia naik keldai, dan kawan-kawan duk marah kat dia. Kawan-kawan duk kata, kamu ni tak reti jaga keldai kamu jalan sangat lambat. Maka perjalanan mereka jadi sangat lambat disebabkan menunggu perjalanan Halimatus Sa'diyah. Sebab keldai dia sangat lambat, sangat lemah. Maka tapi benda berlaku bila mana sebelum perjalanan mereka balik ke Mekah, maksud ke Taif daripada Mekah, selepas mereka ambil Rasulullah SAW, mengambil Muhammad, bayi yang namanya Muhammad itu. Maka keldai yang tadinya berjalan sangat lambat, tiba-tiba berlari sangat laju, mengatasi kelajuan kenderaan yang lain. Maka mereka pun tanya, apa makanan yang kamu bagi dekat keldai ni? Bagi daun ketum ke kan? Tapi itulah, Halimatus Sa'diyah pun tak faham apa yang berlaku. Di sebelah kanan kita ni, sebelah kiri kita ni, di sebelah kiri kita ni adalah sebuah masjid yang namanya Masjid Qu', yang mana ini merupakan tempat Rasulullah SAW berhenti selepas daripada peristiwa dihalau oleh orang-orang Taif. Dan dikatakan dekat kawasan sinilah letaknya rumah Halimatus Sa'diyah. So Masjid Qu' ni sekarang dia orang tengah renovate, dikunci pagar dia. Kalau dulu-dulu kita boleh masuk, tapi ni memang kita tak dibenarkan masuk, pagar tu berkunci. Jadi itulah kawasan Masjid Qu'. Di Masjid Qu', yang satu benda saya ingatkan, Masjid Qu' ni bukan dibina di zaman Rasulullah SAW, tapi dibina oleh orang-orang sekitar sini sebagai memperingati peristiwa Rasulullah SAW dalam peristiwa dia dihalau oleh orang-orang Taif waktu itu. So dia bukan dibina oleh Rasulullah ketika itu, tapi maknanya di situ berlaku peristiwa Rasulullah SAW berehat selepas dihalau oleh orang-orang Taif. Di sebelah kanan ini ada sebuah masjid, tapi ini tak adalah sejarah yang jelas, tapi disebut sebagai Masjid Bilal. Lebih kepada tempat orang-orang azan, muazzin, sebab dia ada tempat muazzin dekat atas tu. Di sebelah kiri ni, tapi jauh sikit masuk ke dalam. Saya pernah masuk, saya ingat kena berjalan dalam setengah jam masuk dalam sini. Letaknya perkampungan ataupun perkebunan adas. Kebun tu bukan adas punya, kebun tu milik Utbah dan Syaibah. Yang pagi tadi Ustaz Yus ada cerita, milik Utbah dan Syaibah. Selepas Rasulullah SAW dihalau oleh orang-orang Taif, Rasulullah SAW berhenti di bawah sebatang pohon, yang mana nak ceritanya lembutnya hati orang Taif walaupun dalam keadaan dihalau Rasulullah SAW. Bila dia nampak Rasulullah SAW duduk bawah pokok tu, Utbah dan Syaibah perintahkan hambanya yang namanya Adas untuk pergi bagi buah-buahan kepada Rasulullah SAW. Yang pagi tadi Ustaz Yus cerita bagaimana bila mana Rasulullah SAW nak mula makan buah-buahan tu, Rasulullah memulakan makanannya dengan kalimah Bismillah. Jadi waktu itu terkejutlah Adas. Dia kata perkataan ini, kalimah ini orang sini tak tahu ni kan, orang Mekah, orang Taif tak tahu perkataan Bismillah ni. Kemudian bila mana Rasulullah kata luar biasa sikit Adas ni, sebab dia faham kalimah Bismillah tu kan. Jadi tanya, Adas tu kamu dari mana? Dia kata dia datang daripada Ninawa.
Kemudian Rasulullah sebut Nawa ini adalah tempat asal saudaranya Yunus bin Matta. Terkejut Adas. Nama tempat di Nawa tu pun orang sini tak tahu. Apatah lagi seorang lelaki yang namanya Yunus bin Matta. Maka di kala itu Adas pun Rasulullah pun bercerita tentang Yunus bin Matta. Dan yakinlah Adas bahawa Rasulullah SAW merupakan Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT. Maka dia pun mencium kaki Rasulullah SAW. Uqbah dan Syaibah yang memerhatikan dari jauh terkejut. Kenapa pula hamba ni pergi cium kaki lelaki nama Muhammad ni kan? Kemudian bila mana dia datang balik kepada Uqbah dan Syaibah, dia bagi tahu, Uqbah tanya, kenapa kamu cium kaki lelaki itu? Dia kata sesungguhnya lelaki itu merupakan Rasulullah, merupakan utusan dari Allah. Maka Uqbah dan Syaibah yang memerhatikan dari jauh, mereka sekadar ketawa sebab mereka tidak mempercayai tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, berbalik kepada cerita Halimatus Sa'diyah itu, dan kita tahu bila mana Halimatus Sa'diyah itu datang dari Taif, maka sepanjang tempoh kanak-kanak Rasulullah SAW, Rasulullah dibesarkan tempoh kanak-kanaknya di sini, di kota Taif ini. Jadi pada pandangannya ramailah patutnya kawan-kawan kita, kawan-kawan dia masih kecil kan. Kawan-kawan mungkin masa kalau kita budak kampung dulu, budak kecil yang dulu-dulu lah, zaman sebelum milenium kan. Kawan-kawan sama-sama curi rambutan kan. Kawan-kawan sama-sama curi durian. Budak-budak sekarang mungkin tak kenal lah pokok-pokok semua kan. Okey, tapi maknanya itulah bagi Rasulullah, ramai kawan-kawan zaman kanak-kanak baginda yang sepatutnya ada di kota Taif waktu itu, yang boleh membantu dakwah Rasulullah SAW. Sehingga baginda Rasulullah SAW mengambil keputusan untuk cuba mencari tapak dakwah kepada penduduk kota Taif. Maka di kala itu kita tahu setibanya baginda Rasulullah SAW, baginda disambut bila mana saya dah sebut tadi, orang-orang Taif dapat ada utusan dari Mekah yang datang awal daripada Rasulullah SAW, menceritakan buat cerita segala cerita buruk tentang Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang Taif memerintahkan kanak-kanak untuk berdiri di kanan kiri jalan. Dan bila mana Rasulullah SAW tiba, kanak-kanak ini, orang-orang berdiri itu jalan ini, mereka baling merontakkan batu kepada Rasulullah SAW sehingga berdarah. Rasulullah SAW darah dari kepala sampai cecak kaki. Waktu itulah malaikat penjaga gunung kemudian Rasulullah SAW berpatah balik, berhenti dekat kawasan Masjid Qur' tu tadi. Kenapa Masjid Qur'? Masjid Qur' tu masjid siku. Ketika waktu itu Rasulullah berehat sambil menompankan kepalanya dengan lengannya. Jadi di situlah dikatakan berlakunya peristiwa itu berlaku, dan dibuatlah masjid hari ini Masjid Qur' itu. Dan waktu itulah dikatakan datangnya malaikat penjaga gunung yang menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk membalikkan bumi Taif ini supaya matilah, hancurlah semua penduduk Taif. Tapi Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu sebut, innama bu'ithtu, yang Rasulullah sebut, innama inni bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Di situlah sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah. Rasulullah kata, seandainya orang Taif ini tidak beriman hari ini, semoga dari sulbi mereka, dari perut-perut mereka akan lahir anak-anak yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kota Taif ini merupakan sebahagian daripada Saudi, dan sebahagian besar daripada penduduk Taif ini merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, hari ini dah nikmat yang diterima oleh kita dan juga orang Taif ini sendiri. Dan selepas daripada itu, Rasulullah pun meneruskan perjalanan, berhenti sekejap dekat di bawah pokok adas tadi itu, bertemu dengan adas, yang mana selepas itu baginda Rasulullah SAW kembali ke kota Makkah. Dan bila mana nak masuk Makkah, orang-orang Makkah dah bagi tahu dia tak akan benarkan Rasulullah untuk balik ke Makkah. Kemudian daripada itu, bila mana tak boleh masuk Makkah, maka Rasulullah pun jadi bingung lah nak ke mana kan. Kemudian Rasulullah SAW menghantarkan utusan kepada
Mut'im bin Adi. Tadi Ustaz Yus ada sebut nama seorang lelaki yang namanya Mut'im bin Adi, yang mana Mut'im ini seorang lelaki walaupun sampai akhir hayatnya dia tidak beriman, tapi dia punya jasa yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekepadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota Taif ini, Rasulullah hantar utusan kepada Mut'im bin Adi, minta bantuan dia, minta perlindungan dia untuk masuk ke dalam kota Makkah. Maka Mut'im bin Adi hantar 2 orang anak dia bersama dengan kawan-kawan yang lain, yang sebagian sebut ada 12 orang, untuk escort Rasulullah SAW masuk ke dalam kota Makkah. Maka kembalilah Rasulullah SAW masuk ke Makkah, bertawaf sebelum kembali ke rumahnya. Itulah yang tadi disebut oleh Ustaz Yus waktu di dalam peperangan Badar, bila mana selepas peperangan Badar itu berlaku, kita tahu macam mana Rasulullah SAW menawan ramai orang-orang Quraisy waktu itu, yang mana sebahagian mereka Abu Bakar cadangkan di mana-mana yang pandai kita tawan mereka supaya diajar orang-orang Madinah. Dan sebahagian yang lain, kalau mereka hantar utusan, ada utusan yang minta dibebaskan mereka, maka kita minta tebusan supaya dapatlah hasil. Waktu itu Rasulullah sebut, seandainya hari ini Mut'im bin Adi datang kepadaku dan minta dibebaskan mereka, saya akan bebaskan mereka semua, tak akan kecuali seorang pun daripada mereka. Itu ni sifat Rasulullah SAW, mengenang budi, mengenang jasa. Sekalipun Mut'im itu sampai akhir hayatnya tidak beriman dengan Rasulullah SAW, tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi malahan Mut'im bin Adi akhir hayatnya berakhir di peperangan Badar, yang merupakan sebahagian daripada mereka yang terkorban di pihak tentera musyrikin dalam peperangan Badar. Tapi Rasulullah SAW masih menyebut nama Mut'im bin Adi sebagai orang yang sangat berjasa kepada baginda Rasulullah SAW dalam peristiwa Taif itu. Okey, alhamdulillah kita dah pun sampai ke Masjid Abdullah ibn Abbas. InsyaAllah nanti kita akan cerita sikit tentang Abdullah, siapa dia Abdullah bin Abbas. Okey, jumlah hari ini nampak ramai sikit, agak luar biasa, agak ramai di sini. Kita tolong pastikan masing-masing pegang handphone, pastikan ambil gambar bas, jangan sampai tersilap naik bas balik nanti, ya.